Saya jemput Yang Berhormat Kampa. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya terus masuk ke putiran 060400 Fee Agensi Lembaga Hasil Dalam Negeri. Semua sedia maklum, sebenarnya pada 1 April kita akan bermula untuk kutip cukai baru low value goods. Saya tak tahu kenapa kerajaan suka pilih tarikh 1 April. Dulu GST pun 2015 1 April, sekarang pun 1 April. Tapi keputusan ini telah ditunda, ditangguhkan, tapi tak ada tarikh baru. Tapi saya nak bangkit sikit kerana low value goods ini telah diluluskan dalam parlimen dan juga di Dewan Negara tahun lepas. Low value goods ini untuk pembelian online daripada luar negara, overseas, di bawah RM500. Dari segi taxation, dari segi percukaian, kita ada satu rule dipanggil de minimis rule. Bermakna apa-apa jumlah yang terlalu kecil ataupun remeh, kita tak akan kenakan cukai. Dan low value goods ini adalah bertentangan dengan de minimis rule. Kerana apa-apa barang yang kita beli dari luar negara melebihi RM500 akan dikenakan cukai. Tapi kalau kita beli, katakan kita belikan stocking RM3.50, takkan kita nak tax 10%. Jadi saya harap low value goods ini walaupun telah diluluskan dalam parlimen, saya harap kerajaan akan bawa lagi kita hapuskan low value goods tax ini sebab ini tidak harus dikenakan cukai. Kerana bukan sahaja penjual-penjual online di luar negara akan terkesan, kerana terdapat juga penjual-penjual di negara Malaysia yang guna pakai kaedah dropshipping. Jika mereka buat bisnes di Malaysia online, tetapi barangan mereka datang dari negara, katakan dari negara China, dari negara Vietnam, dari negara India. Mereka hantar barang dari luar ke dalam negara Malaysia. Dropshipping. Bermakna mereka akan dikenakan cukai low value goods. Saya rasa ini satu kaedah yang tidak betul untuk menambah cukai ke atas pembeli-pembeli online. Kerana sekarang kita nak tambahkan e-commerce di Malaysia, kalau cukai ini dilaksanakan, maka aktiviti e-commerce ini akan disekat. Yang kedua, saya nak masuk kepada 090000 pelbagai suntikan modal. Saya nampak di sini, tahun lepas bajet asal, anggaran asal ada 13 juta. Tapi kita ditambahkan 6 juta sehingga 19 juta. Saya nak tanya, mengapakah ada tambahan 6 juta tiba-tiba? Kenapa ini tidak dimasukkan suntikan modal? Kerana kita tahu, selepas COVID, selepas PKP, memang kita perlukan ada suntikan modal ke dalam perniagaan-perniagaan kecil kepada penjajah-penjajah. Jadi, tiba-tiba kita ada tambahan 6 juta. Kalau kita ada tambahan sedikit, saya boleh faham. Kerana tiba-tiba mungkin ada peruntukan yang melebihi. Tapi ini merupakan tambahan 50%. Jadi saya rasa ini mungkin lain kali semasa kita buat bajet, semasa kita buat anggaran bajet, mungkin kita boleh buat secara lebih tepat lagi. Dan seterusnya saya nak masuk kepada tabung bantuan bencana negara 040100. Tabung bantuan bencana negara, saya faham tabung ini kita untuk emergency fund, untuk kecemasan. Kita tak tahu bila bencana akan berlaku, jadi kita ada tambahan 578 juta di sini. Jadi saya nak katakan di sini, tabung bantuan bencana ini kita harus diketepikan jika tahun ini bencana tidak dilakukan, tidak ada, ataupun tahun ini kurang bencana atau kurang banjir, tabung ini patut dibawa ke tahun depan dan kita akan pastikan duit ini boleh dibelanjakan pada tahun depan. Jadi kita tak perlu tambah lagi setiap tahun. Duit yang tak habis pada tahun ini, tabung ini kita tak sentuh, kita bawa ke tahun depan dan kita akan guna pakai untuk bencana jika ada berlaku pada tahun depan. Jadi sekian saja perbahasan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kampa. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu.